Okey, jam dah menunjukkan 2.45 petang. Jadi yang mana yang tak kita tunjukkan rakaman ni. Kita record. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Cikgu Roslan ni kita ada dua praktikal, cikgu praktikal di PBD iaitu Cikgu Azuddin dan betul pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Jadi hari ini kita adakan bangkit apps siri 1. Jadi di sini saya ambil inisiatif di mana kami di PBD ingin membimbing sekolah-sekolah di PBD Tanah Merah yang mana ia menyertai untuk pertandingan mobile app peringkat negeri Kelantan. Jadi kita hari ini kita akan sediakan beberapa contoh sampel blog yang mana cikgu dan pelajar-pelajar sekalian boleh guna dan aplikasi yang maksudnya cikgu boleh ataupun pelajar boleh jadi jadi cetusan idea, maksudnya boleh fikir lagu mana nak buat masa lain lah dari sekolah-sekolah lain. Jadi kita akan bagi contoh dan boleh pilih buat lagu mana cikgu nak. Maksudnya kita bagi sampel lah gitu. Jadi saya tak merasa akan jemput Cikgu Azuddin untuk bentuk slide dia dah lepas ni. Okey. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Uzai. Okay, jadi saya harap semua sihat hari ni. Okay. Hari telah banyak sangat, saya sekadar nak berkongsi ataupun lebih kepada ambil balik je gapo hok hari tu kita belajar di bawah bimbingan JPN hari tu. Jadi saya pun ada dalam itu. Saya tengok, saya rasa benda ni sangatlah boleh kan oleh cikgu dan juga pelajar lah. Okay, pertama sekali saya nak tanya, jelas kau duk suara saya Kau tak dengar saya? Jelas. Terima kasih bentarkan satu slide, saya akan terangkan sikit. Hari ni tak panjang, sekadar saya nak terangkan sikit apa dia MIT App Inventor ni. Lepas tu akan terus belajar kepada ataupun latihan satu saya beri, iaitu kita akan terus bina interface ataupun muka depan menggunakan MIT App Inventor lah. And then selepasnya kita ada lagi banking-banking yang berikutnya, cumanya ikut part. Jadi daripada situ saya harap cikgu boleh pilih nak buat tajuk gapo, nak letak konten gapo. Jadi saya tahu ada cikgu ada apa pembentangan flowchart. Okay, flowchart ke? Storyboard. Cikgu ada pembentangan storyboard. Jadi cikgu kau pelajar betul? Cikgu pelajar. Tu saya tak pasti, cuma saya rasa nanti akan ada pembentangan storyboard tu. Yang cikgu atau pelajar saya tak pasti cikgu. Cuma saya akan ajar lagu mana nak buat storyboard tu. Apa bentuk storyboard, cikgu boleh guna macam mana. Kalau macam pembentangan tu saya tak pasti. Mungkin Cikgu Uzai boleh ni lah sebentar lagi boleh hoyak, boleh jelaskan. Tu. Saya terlepas tu. Okey. Slide. Okey, kejap mana slide saya ni. Business model.
Okey, saya tengah present satu slide tu, nampak ke? Okey, ni sebenarnya bukan business model. Cara pelaksanaan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi hari ini kita akan masuk dulu kepada pendahuluan. Pendahuluan apa itu sebenarnya App Inventor ni? Apa itu sebenarnya App Inventor ni? Okey. Okey, sebenarnya MIT App Inventor ni adalah satu software atau satu website yang ataupun kita panggil browser yang free, di mana cikgu boleh apa ni layari tanpa menggunakan tanpa perlu mendownload apa daripada internet. Cikgu boleh buat benda ni di rumah hanya menggunakan internet tanpa mendownload dia masuk ke dalam komputer cikgu. Okey, kejap mana tadi? Okey, pendahuluan. Alright. Okey. Jadi MIT App Inventor ni juga sesuai lah pada cikgu-cikgu ajar aplikasi ni, pembangunan aplikasi ni. Okey, hanya menggunakan email sahaja untuk mendaftar. Senang sahaja Okey, ni adalah itulah logo dia ataupun gambar cikgu tengok dia MIT App Inventor ni, lagu ni lah gambar dia. Okey, ini adalah tu dia. Interface dia. Pertama sekali kalau cikgu nampak sebenarnya interface ni workspace lah. Workspace dia salah satu kali ni kita ada palette. Kedua kita ada tak apa, kejap lagi kalau cikgu tak nampak ataupun pelajar tak nampak, murid kejap lagi saya akan layari laman web ni. Okey, seterusnya kita inilah yang macam Cikgu Uzai ada cakap tadi dah, ataupun Cikgu Uzai ada royak tadi, blok-blok dia. Okey, senang sahaja sebenarnya, tak adalah susah untuk tulis macam programming. Kita tak perlu pun benda-benda tu, cuma kita main blok sahaja. And then saya rasa sebenarnya cikgu pun dah belajar sikit-sikit kepada cikgu-cikgu komputer lah, ataupun kita panggil ASK dan juga cikgu SK. Saya rasa cikgu pun ada belajar blok ni, scratch dulu ke. Okey, objektif dia lagi dah legon ni. Okey, objektif dia sebenarnya untuk meningkatkan kemahiran digital dalam kalangan guru dan murid. Kedua, merancang murid dalam membuat kertas, kreativiti murid dalam membangunkan aplikasi, dan terakhir dalam memberi pendedahan kepada guru sebagai guru pembimbing dalam menghasilkan aplikasi mobile dengan cara mudah. Maksud dia sini sebenarnya objektif kita ni lebih kepada murid, tapi salah satu yang kita tak nampak adalah dia memberi satu pendedahan kepada cikgu. Tambah-tambah lagi sekarang ni kita dalam PDPR, jadi cikgu sebenarnya boleh membangunkan satu aplikasi menggunakan MIT App Inventor ni untuk diberi kepada pelajar sebagai bahan bantu mengajar. Ini sangat membantu kepada murid dan juga kepada guru. Okey, cara pelaksanaan dia. Okey. Cara pelaksanaan dia sebenarnya saya ada berbincang dengan beberapa Cikgu Najwa dan juga Cikgu Uzai. Okey, kita akan melaksanakan beberapa siri bengkel lah. Siri bengkel dalam Google Meet ni macam hari ni juga, dan kita akan masih lagi akan menggunakan beberapa seperti WhatsApp ataupun Telegram. Apabila apabila kita selesai buat Google Meet, lepas tu beberapa attachment ataupun file saya akan beri melalui contoh file tu video kita nak buat benda tu ataupun rakam yang bengkel kita, dan jadi setiap hari Selasa dan Khamis. Untuk hari ni kita akan belajar buat interface muka depan sahaja dulu, dan kita akan cuba connectkan
page 1 kepada page 2. Untuk hari Khamis ni insya-Allah kita akan buat isi pembelajaran. Kalau sempat hari ni isi pembelajaran, kita akan masuk isi pembelajaran hari ni. Kalau hari Khamis depan, kemungkinan kita akan masuk lagi pembelajaran tapi dengan cara kaedah, dengan cara yang lain. Sebab macam-macam kita boleh buat dalam MIT ni. Lepas tu, Selasa minggu depan, kita akan cuba connectkan video, dan hari Khamis tu kita akan buat game atau quiz pula. Diterangkan macam Cikgu Zaya tadi, dalam bersiri. Kita akan buat secara bersiri. Pembinaan apps. Pembinaan apps ni tak apa, cuba slow-slow satu persatu. Sekarang ni kita ada storyboard. Macam mana nak buat storyboard? Sebelum tu saya nak bagi satu idea lah. Sekarang kan bagi saya ni dengan Najwa ni seorang lagi kepada intern yang kat saya dah pilih dengan Najwa macam mana nak buat storyboard. Saya boleh bagi cadangan cikgu boleh gunakan PowerPoint. Sebab PowerPoint ni sangat sesuai untuk buat storyboard. Storyboard ni kita macam lakaran awal. Lakaran awal pembinaan sebenar. Supaya gapo kita buat storyboard ni? Supaya kita tidak lari daripada jalan cerita kita. Maksudnya saya pilih tajuk pendidikan. Saya pilih tajuk pendidikan. Saya ambil lah satu topik dalam contoh saya ambil geografi tingkatan 2 bab 1 contoh. Jadi saya nak letak gapo dalam aplikasi saya ni. Saya nak letak gapo dalam app saya ni. Okey, pertama sekali saya nak letak gapo? Pelajaran. Saya nak letak video. Saya nak letak gapo? Saya nak letak game contoh. Jadi bila saya tengah buat ni tanpa ada storyboard saya tengah buat, lepas tu saya rasa nak satu lagi, saya nak tambah muka lain, nak tambah gambar. Contoh, saya nak tambah gambar. Sebenarnya bila kita tambah gambar dalam masa kita tengah bina, satu kesilapan. Sebab apa? Sebab akan mencipta beberapa error ataupun akan lari daripada planning asal kita. Sebab tu kita kena buat storyboard. Bila kita buat storyboard, kita stick to the plan first. Kita stick to the plan, kita ikut apa kita nak buat. Contoh, saya nak letak nota, saya nak letak gambar, saya nak letak video dan juga saya nak buat quiz. 3 sahaja. Apabila semua ni siap, barulah at the end ataupun penghujungnya, kita realize balik, kita buat macam finishing. Sebelum finishing, kita akan cari apa yang perlu ditambah. Kat situlah kita tambah. Masuk kuis, saya nak masuk gambar, saya nak masuk lain pula. Saya nak tambah benda-benda lain. Kat situlah baru kita tambah dan jadikan projek kita tu lagi sesuai. Okey, masuk balik pada bagaimana nak buat storyboard tadi. Senang saja, cikgu boleh buka PowerPoint. Cikgu boleh buka PowerPoint. Cikgu boleh buat macam saya ni. Okey, pertama sekali saya akan terangkan storyboard saya ni macam mana. Okey, saya akan letak storyboard saya. Tajuk first. Ini storyboard yang simple saja. Cikgu boleh buat lawa lagi daripada ni. Ataupun pelajar boleh buat, murid boleh buat lawa lagi daripada ni. Saya akan letak tajuk saya ASK for fun. Okey. Saya akan letak button start kat bawah. Jadi apabila saya tekan button start ni, cikgu boleh letak hyperlink tau. Kat sini boleh letak hyperlink. Tapi saya tak letak hyperlink sebab kalau letak hyperlink dah jadi macam projek dah. Jadi saya tak nak letak hyperlink tu. Saya letak hanya slide sahaja. Keduanya, apabila saya tekan start ni, kita akan masuk pula kepada nama kelas dan login pun. Jadi ini slide kedua saya ataupun page kedua saya akan ada ataupun akan ada gambar-gambar sekolah cikgu, sekolah murid-murid, akan ada nama dan juga kelas. Lepas tu apabila dah masuk, contohlah bila kita login yang ini, masuk pula ke subtopik ukuran data, subtopik kepada tajuk yang kita pilih lah. Satunya ukuran bagi image digital, perkaitan size image, perkaitan antara quality size dan banyak-banyak lagi lah. Ketiganya, keempatnya. Ya. Ya, Cik. Boleh tanya soalan? Ya, boleh. Homepage belum tu ada nama login tu. Ya. Kita tunjuk nama login tu.
Okey, nama kelas dengan logi ni memang yang ni akan berkaitan dengan untuk logi ni, dia akan ada satu, maksudnya dia akan ada satu ni lah berkaitan dengan main dengan database ni. Okey, jadi kalau main dengan database ni nanti kalau Dan nanti tengok bila nanti Cikgu Azudin akan ajar bagaimana cara untuk kita nak login dalam satu apps. Sebab ni dia akan berkaitan dengan database. Dia akan check sama ada nama kelas ni boleh login atau tak dari sistem. Ya, cikgu. Okey. Saya tambah sikit lah. Muju Cikgu Zai saat ni sempat ingatkan saya pun terlupa sebenarnya. Bila nak buat satu database ni, ia dah macam advance dah sikit. So mana-mana sekolah ataupun mana-mana pelajar murid nak buat benda ni, saya rasa apps awak tu boleh jadi satu yang advance lah. Bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa itulah maksud dia. Kalau bila dah ada database ni. Yang masuk tanding benda-benda lalu lah. Kira masuk tanding ni insya-Allah lah. Nombor 3 tu dah lihat tangan dah cikgu. Macam itulah maksud dia. Okay, bila ada database. So, mana sekolah nak try buat database, insya-Allah saya akan ajar sekali. Sebab benda ni sangat sedikit rumit. Jadi seterusnya kita akan masuk kepada inilah macam saya kata tadi, konten ataupun apa yang perlu ada dalam apps kita. Sebab tu kita kena ada storyboard. Kita nak tahu apa yang ada dalam konten kita. Nota, video dan ingat stick kepada 3 ni dahulu. Lepas tu saya akan masuk pula kepada nota dulu. Bila masuk nota, lepas tu adalah, ini salah satunya quiz. Okay, ni bukan quiz lagi. Ini masih lagi nota. Ni sebenarnya saya masukkan link video. So masuknya dalam MIT App Inventor tu saya dah masukkan link video untuk slot ataupun konten video saya. Seterusnya masuk pada quiz. Bila masuk pada quiz, kita akan buat pula quiz. Itu sahaja. Kita kena buat storyboard ni untuk kita tahu planning kita nak buat sesuatu aplikasi tersebut. Senang sahaja, guna PowerPoint sahaja. Guna PowerPoint sahaja menerangkan bagaimana storyboard kita ni berjalan ataupun bagaimana aplikasi kita ni berjalan. Okey, sekarang ni kita akan belajar lagi. Kita akan masuk kepada MIT App Inventor. Okey, saya akan buka. Okey, untuk storyboard ni sebelum saya masuk kepada MIT, sebelum saya masuk ke inilah belajar pembelajaran MIT bagaimana buat interface tu, cikgu ada soalan tak untuk storyboard ni ataupun pelajar ada soalan tak untuk storyboard sebelum saya masuk kepada MIT App Inventor? Tak ada soalan? Tak ada soalan, saya soalan kat saya jangka semua tahulah bagaimana nak buat storyboard tu. Kalau tak ada soalan, saya harap nampak lah bagaimana perjalanan storyboard tu. Senang sahaja, kalau tengok situ senang sahaja. Tak adalah susah mana pun storyboard ni. Just buat PowerPoint. Kita tengok perjalanan dia. Boleh share ke PowerPoint ni? Ya. Memang akan share ke dalam grup media-media lain lah. Macam saya kata tadi, WhatsApp ataupun Telegram. Saya akan share. So saya jangka tak ada soalan. Okay. Sekarang ni kita akan masuk pula kepada MIT App Inventor. Okay. Just kita kena type MIT App Inventor. Dah ada sini. Okay. Ambil yang paling atas ni. Okay, ni kita kena ambil ni. Cikgu boleh ambil yang create apps ni. Sebelum tu kalau cikgu tak ada account, bolehlah tu dulu, bolehlah sign in dulu. Nak tahu cikgu ada account tak ada, okey, pergi pada sini. Ni account saya. Jadi perlu
cikgu sign in dulu. Cikgu sign in dulu and then baru boleh masuk ni ataupun boleh sign in kat sini. Tapi lagi sesuai bila cikgu sign in terus kat sini. Bila sign in kat sini dia akan terus automatic masuk kepada MIT App Inventor ni terus sahaja. Lepas tu create apps, senang sahaja. Okay, kejap. Okay, cikgu boleh tekan sini, create apps. Okay, bila create apps, so dia akan keluar macam ni. Ni sebenarnya dah ada ni. Kalau cikgu tanya ni, saya dah cuba beberapa kali lah untuk create apps ni. Jadi kepada yang tak itu lagi, kepada yang tak pernah buat ataupun apa, dia akan kosong lah kat sini. Jadi apabila kosong ke apa, pergi dekat start new project. Okay, start new project. Tekan dan namakan projek. Namakan projek. Cikgu namakan projek anda. Okay, macam saya akan letak apa, geografi dah ada. Okay. Pembinaan apps. Pembinaan interface. Okay, untuk tu dia sebenarnya dia tak boleh ada space tau. Untuk nama projek ni dia tak boleh ada space. So, jadi dengan tu saya kena tambah underscore kat sini, pembinaan app. Okay. Okay, bila tekan enter, okay, dia akan ada sini. Jadi inilah interface tadi saya ayat. Kita akan ada palette kat sini, kita akan ada viewer kat sini, komponen dan juga properties. Okay, 4 tu sahaja. And then satu lagi cikgu kena tahu sebenarnya designer ni. Cikgu nampak kat sini, kita dalam designer. Sebelah dia akan ada blok. Dalam mode designer. Mode designer. Yes. Betul cikgu. Mode designer. Sebelah dia ada blok. Itu mode blok. Mode blok macam ni saya tekan, saya tunjuk contoh dulu. Dia akan main semua benda ni lah. Inilah saya ayat blok-blok tadi. Kita tambah je apa-apa kat sini, kita bagi komen kat dia. Kita bagi komen kat dia, dia akan jalankan komen-komen tersebut lah. Sebelum tu kita kena buat dulu, design dulu bagaimana rupa bentuk. Kita kena design dulu bagaimana rupa bentuk ni dulu, rupa bentuk itu kita, app aplikasi kita. Itu saja, tekan balik. Okay, sekarang ni cikgu kena tahu ataupun murid-murid perlu tahu, kita ada screen XP publish to gallery. Okay, sebelum ni ini adalah screen 1, screen pertama kita. And kat sini palette ni kita akan ada user interface, kita ada layout, media, drawing and animation, map, sensor, social, storage, connectivity, Lego Mindstorm, experimental dan extension. Okay, untuk pertama ni kan, bagaimana kita nak buat, saya ulang balik je ni supaya cikgu mana terlepas semalam boleh tengok balik. And then insyaAllah kita akan share lagi video rakaman tu dan beberapa konsep, konten-konten lah ke dalam grup Telegram dan juga WhatsApp untuk cikgu ambil lagi, untuk cikgu belajar lagi. Okay, pertama sekali macam saya ayat tadi, kita nak buat interface. Interface saya lagu mana? Saya nak buat selamat datang. Sebagai contoh saya tunjuklah satu. Saya tunjuk satu yang saya dah ni. Okay, loading. Okay. Inilah contoh interface yang dah siap. Tapi jangan risau, saya akan ajar. Ni contoh interface dah siap. Saya nak buat macam ni. Saya nak buat geografi juga. Saya nak buat ada log masuk tu, insyaAllah last kali kita akan belajar. Cuma saya nak buat selamat datang hari ni. Balik kepada projek kita. Bagaimana kita nak buat macam tu. Bagaimana kita nak buat pembinaan apps macam tu. Okay, pertama sekali kita kena tahu sekarang ni kita di screen 1 dan kita kena ambil beberapa ni main dekat user interface ni. Kita nak letak button, image, label,
password tak perlu sangat text box view. Okay, pertama sekali saya nak buat selamat datang. Okay, buat label senang saja. Tekan kat kita nak tu, label ke button ke apa-apa kat sini, hold dan drag je. Nampak? Bila saya drag, dia akan ada satu garisan biru tu. Okay, satu garisan biru tu pun masuk dekat area tu lah kita, ataupun dekat line tu lah kita akan letak dia. Contoh, nampak text for label 1. Kat situ saya letak. Okay, kalau saya letak button pula, kat mana? Bawah dia. Boleh sebenarnya kita nak letak atas ke, nak letak ni, kita boleh alih. Itu sahaja. Senang sahaja. Okay, untuk yang first ni, pertama sekali saya tak usah lagi ni. Saya nak setting screen saya dulu. Screen saya macam mana? Okay, saya tak say color ni. Saya tak nak color ni. Jadi saya akan pergi edit. Kat mana nak edit tu, saya akan pergi dekat properties ni. Okay, saya akan edit screen saya. Saya akan letak color. Okay, tu bukan. Ni background color. Kalau tengok kat sini kita ada background color. Background color dia default dia ni adalah putih lah biasanya. Jadi saya tak nak, saya nak letak orange. So dah ada background putih, background orange. Lepas tu saya akan buat horizontal align. Horizontal ni sebenarnya macam kita tarik satu button tadi. Kan, nampak dia ada kat tepi kan. Kita ada kat tepi. Sebenarnya benda ni adalah kita ni lah center. Ni. Itu maksud dia, align horizontal ni. Bila left ke kiri, bila right ke kanan, bila center lah. Itu alignment dia kepada benda-benda lain. So pertama saya letak ni. Okay, apa nak guna button ni sebenarnya? Apa nak guna button ni? Button ni sebenarnya kita boleh guna untuk kita tekan dia, kita guna function dia. Kita boleh set dalam blok, kita kejap lagi kita boleh set dia supaya pergi ke page lain ataupun buat arahan lain. Tu fungsi button. Jadi kat sini sepatutnya sini tajuk. Pilih, okay, ni untuk text button. Ni nampak button satu sini, kita boleh edit background color dia. Contoh saya nak grey. Lepas tu font size dia, kejap lagi. Untuk text, okay, saya tarik dululah. Pembinaan apps. Okay, settle pembinaan app. Saya dah tarik sini pembinaan app. Tekan saja dia akan naik sini. Jadi tak nampak. Tak nampak tak? Sebab apa? Tulisan dia tak nampak. Kecil sangat. Okay, jangan risau. Kita boleh edit lagi button ni. Kita boleh tarik font bold. Dia akan besar sikit. And then kita boleh sizekan dia. Sizing dia lebih besar. Situ default dia 14. Kita tukar kepada 20. Besar sikit. Okay. Ini untuk bawah dia ni. Font type space typeface ni sebenarnya adalah font dia, jenis font dia. So kat sini dia akan bagi 3 sahaja, sans serif, serif dan monospace. Jadi kat sini cikgu boleh pilih lah ataupun pelajar boleh pilih yang mana satu nak. Saya akan ambil monospace dulu. Ini kita setting kepada ketinggian dia. Automatic, fill parent, pixel dan juga percent. Jadi nak setting bagaimana kat sini? Sebenarnya kalau kita ambil fill parent ni, dia akan fully ambil satu interface kita, ambil keseluruhan dalam handphone kita, keseluruhan penuh. Dia akan ambil view penuh lah, dia akan tunjuk view penuh. Contoh saya tekan, okay, saya tekan okay. Jadi macam tu. Tapi tak penuh kat tepi ni. Sebab apa? Lebar dia kita tak adjust lagi. Kalau saya ambil juga, dia akan penuh lagu tu. Itu maksud saya fill parent ni. Kalau automatic dia akan setting sendiri. Size untuk button tu lah. Ya, size untuk button tu. Size untuk button tu. Bagi saya, bagaimana nak lagi sesuai ataupun lagi senang kita nak buat, ambil persen ni. Kita boleh set berapa persen nak. Contoh saya akan set ketinggian 20%. Okey, satu 20% ketinggian dia. Lebar dia saya nak set berapa?
30%. Betul. Okey, kecil, tak sesuai. Set lagi 60%. Okey. Jadi pembinaan apps senang Okey. Bila dah ada satu button, okey, sekarang ni saya nak buat apa? Okey, bila dah ada button, settle. Presiden nak tanya ni. Ya, cikgu. Apa tu yang bawah tu, untuk image dia tu, bukankah button ni boleh tukar image Boleh tukar image sebenarnya. Ya. Dekat mana? Dekat ni. Aha. Okey, boleh. Tapi dengan nak tukar image tu, kita kena upload dulu file kat sini, media ni. Kejap lagi saya akan upload image. Cuma kejap lagi saya akan upload image. Untuk bahagian background tu, tu boleh upload gambar lain-lain ke? Boleh juga cikgu, background pun. Okey, untuk background tadi boleh pergi kat screen ni, bukan kat button. Sebab bila button dia akan edit benda button ni lah. Tapi kalau kita pergi kat screen, dia akan ada satu background image. Dekat sini lah kita nak upload image background tu. Okey, sebagai contoh lah. Kejap Sebagai contoh, okey, dah ada apps. Okey. Okey, saya akan upload satu image, jadikan background. Okey. File. Choose file. Ni gambar sebenarnya saya dah save kat dalam komputer saya, kat dalam laptop saya. Jadi saya perlu upload saja gambar tu. Cari file tu kat mana. Slow sikit. Kejap slow sikit. Okey, dah. Kejap, bagi yang tak nampak ni, kejap saya akan share sekali lagi skrin. Okey, saya akan share sekali lagi skrin. Kejap your entire screen. Naik tak? Okey, ada nampak skrin tak? Tak nampak lagi skrin. Tak terbit lagi. Okey. Alright. Okey, dah nampak tu skrin? Okey. Okey, ni. Saya ulang balik Saya ulang balik. Okey, bagaimana kita nak upload gambar kan? Untuk jadikan background ataupun macam-macam lah gambar-gambar lain lagi. Pergi kat untuk background ni, pergi kat background image. Upload file. Choose file. Dia akan keluar file dalam komputer kita. Bagaimana? Okey, kita tengok kejap Lama pula. Okey, dah terbuka dah. Jadi cikgu hanya perlu ingat cikgu letak mana file tersebut ataupun gambar tersebut. Kalau dalam satu folder sajalah. Folder. Okey. Okey. Untuk gambar ni, cikgu boleh download bentuk image ataupun dalam bentuk JPEG ataupun dalam bentuk PNG. Contoh saya akan upload satu classroom. Okey. Ini dalam bentuk JPEG. Tengok save dia dalam bentuk JPEG. Okey. Okey. Bila dia tengah upload tu, dia akan naik kat sini dulu. Ni classroom ni. Okey. Bila dia naik kat sini, kita dah pilih kat sini pun dah ada classroom. Senang sahaja yang tu. Okey. Kejap lagi.
Alright. Untuk yang tu dah ada background sekarang. Jadi saya nak upload lah satu lagi tajuk pembinaan apps geografi. Saya nak upload lah satu um, image lagi tapi dalam bentuk dalam tulisan. Tulisan gambar. Okey, tulisan gambar dalam bentuk PNG. Bagaimana? Okey. Tarik image ni macam biasa, tarik image whole, letak sahaja dalam ni, dia akan naik satu kat sini image, dan image tu kita akan setting dia punya tinggi, kita nak berapa, dan juga lebar dia berapa. Tapi saya akan upload dulu lagi sesuai saya rasa. Upload file macam biasa, guna cara macam tadi. Okay, saya akan upload geografi Okay. Okay, cikgu nampak tak semua? Sebab image tu terlalu besar ataupun terlalu lebar, terlalu besar, jadi macam ni lah akan jadi. Okay, benda ni kita boleh lagi nak set, kita boleh lagi nak betulkan dia ataupun cantikkan dia. Dengan cara apa? Kita setting dekat ketinggian dan juga lebar dia. Pergi kat sini, kita ambil fill parent. Okay, bila kita ambil fill parent, dia akan ukur dengan size screen setiap iPhone tersebut. Satu lagi, kita ambil juga fill parent. Okey. Automatic tak boleh fill parent. Oh, tak jadi. Geografi. Okey, kalau fill parent apa dia? Cuba yang pasal to fit tu, tengok jadi ke tak? Yang mana? Oh, ni. tu Ni scale picture to fit. Okey, betul. Fill parent. Okey, saya rasa untuk fill parent tak sesuai untuk ketinggian. Jadi kita boleh adjust lagi. Saya akan buat berapa sini? 30%. Nampak? Boleh setting lagi benda ni. Bila saya masuk kelas baru ni, dia kata agak tak sesuai, tapi bila saya cuba-cuba, sebenarnya saya rasa boleh lagi nak setting benda. Okay, yang ni pun kita set, tapi saya rasa fill parent ni untuk yang ni. Okay. Terima kasih. Sebab scale picture to fit. Okay, yang ni saya rasa yang ni lah sebab fit kepada screen kita. Settle tu, sekarang ni kita nak letak button untuk next page kita. Kan? Kita nak letak button untuk next page kita. Macam tadi ni kita dah letak button dah kat sini sebenarnya. Jadi saya nak letak satu lagi button. Tarik. Okay. Button ni sebenarnya kita boleh adjust lagi nama kita tukar, kita boleh rename ni. Untuk button tu saya akan rename dia kepada app. Okay, button 2 saya nak rename kepada next slide. Slide seterusnya, page seterusnya. Okay. Dah ada tu, yang ni pun saya nak rename geografi. Okay, bila dah rename senang sikit, tak lama lagi. Okay, untuk button ni kita akan setting. Ya, ada soalan ke? Cari button comel-comel tu. Cari button comel-comel cikgu Boleh. Nanti cari button. Okay, saya rasa kalau nak cari button nak comel-comel, baik saya letak gambar. Baik saya letak gambar. Okay. Sekejap saya tengok. Alright. Kita tukarlah button sebab cikgu Uzai nak comel-comel. Kita boleh letak gambar sebenarnya. Tapi sebelum letak gambar, kita kena tahu bagaimana layout dia. Ni
ni kita akan gunakan layout dulu. Saya ambil yang horizontal arrangement, kita bawah pada ayat geografi ni. Okay. Ataupun yang tu ni, yang Roside, pakai Ya. free pick tu. Oh, free pick. Button free pick Okay. Okay, ni lah. Macam Cikgu Zai ayat tadi, ada satu website lagi. Website yang sesuai. Kita nak ambil ikon. Okay, awak boleh type free pick. Semua ataupun murid semua boleh type free pick. Okay, ni type free. Sama juga bila ada sign up dengan login ni, sign up melalui Google sahaja. Continue Aizuddin. Sebab tadi senang kita sign up kat continue as Aizuddin. Okay, ini type. Contoh saya nak sebab ini idea lah. Idea kepada cikgu bagaimana nak guna. Ni nampak banyak kat sini cikgu boleh ambil sebenarnya. Ni yang premium tak boleh lah. Kena bayar. Tapi yang free sini banyak. Macam ni. Boleh ambil, boleh download. Boleh download semua kat sini. Website ni website free. Sangat berguna lah kepada cikgu kalau nak ni. Okay, macam saya dah ada tadi. Okay, balik pada MIT kita. Saya dah ada sebenarnya button nak saya pilih. Sekejap saya nak setting ni. Okay, setting tinggi dia. Okay, setting lebar dia. Okay. Okay, ni layout tadi. Layout saya nak letak image. Okay, satu dah ada image sini. Okay, image ni sebenarnya untuk apa tau? Untuk saya letak button tadi. Saya rename dia butang button. Next page. Saya namakan dia next page. Gambar tadi. Jadi gambar tadi boleh kejap. Okay, picture ni saya akan upload lagi. Mana satu gambar yang next tadi. Gambar next ataupun previous kita. Sekejap saya tunjuk satu. Okay, ni. Blue arrow saya akan ambil yang ni. Sebab yang ni PNG, yang ni tak ada PNG. Yang ni PNG, saya akan tunjuk. Okay. Okay, besar. Macam biasa, setting saja, scale picture fits, automatic, fill parent. Apalah, berapa? 30. 15. Okey. Tak keluar. Automatic, kejap setting keluar ni. Okey. Rupanya sebab tak keluar tadi mungkin kita ada silap kat sini sebenarnya tadi. Mungkin kat horizontal arrangement ni mungkin ada silap kat sini. Jadi kalau ada apa-apa tu boleh try. Boleh edit lagi, boleh try lagi
Okay, sekarang ni saya ada kat sini. Saya pergi kat next page ni. Ni sebenarnya nama button ni next page. Saya nak letak dia dekat tengah-tengah, boleh tak? Nak letak dia kat tengah-tengah. Top left. Okay, nak letak dia kat tengah-tengah, center. Okay. Okay, nampak? Bila jadi macam ni, sebenarnya kita boleh lawakan dia lagi. Kita nak hilangkan ni benda ni. Kita hilangkan background dia yang ni sebab nama lawa. Kita boleh tekan tak ada colour ni. None ni. White. None. Saya tak lawa lah pembinaan apps ni. Tukar boleh tukar. Okay. Contohlah. Bila cikgu dah buat, tak lawa. Kan? Cikgu rasa tak lawa. Sekarang ni, yang ni saya button. Tapi saya nak letak satu lagi saya nak tambah, iaitu ayat lah, label. Label. Saya akan ambil label. Okay, label. Letak kat bawah ni. Okay, nampak ni, label. Saya nak tulis kat label ni apa? Selamat datang. Okay, bila dah selamat datang, color saya nak ambil color black. Background, none. Background tak payah. Kita nak boldkan, size dia kita ubah kepada 20. Okay, selamat datang. Kecil sangat saya rasa, ubah kepada 50 lah. Sangat, 45, 35. Okay. Pembinaan app, kita delete. Okay, selamat datang. Geografi, saya nak tambah satu lagi label. Saya letak sini. Label ni, label 1, saya nak tulis rename dia sebagai selamat datang. Label 2, saya nak rename geografi tingkatan 2. Yang ni saya nak type geografi tingkatan 2. Sama juga macam tadi. Background color none. Font bold. Size letak 25. Cuba 25. Okay, sesuai. No space. Okay. Okay, jadi inilah. Saya nak tunjuk sikit rupa muka depan kita ataupun interface kita. Sekarang kita nak bagi benda ni function. Kita nak bagi button ni function. Kita kena, saya dah buat tadi, tunjuk bagaimana nak buat ni. Cumanya ingat kat sini satu je. Klik ni. Kalau kita tak tekan benda ni, bermaksud image ni tak dapat diklik. Kita kena tekan benda ni. Kita kena right benda ni. Okay, bagaimana nak buat benda ni function kepada next slide. Okay, sebelum kita buat benda ni function, kita kena tahu slide apa sekejap lagi. Jadi slide saya sekejap lagi adalah halaman utama ataupun menu lah. Add screen. Okay, saya akan namakan skrin kedua saya iaitu halaman utama. Tunggu sekejap. Okay, skrin kedua saya halaman utama. Jadi saya nak edit sama je macam tadi. Okay, komponen halaman utama saya nak ambil gambar classroom. Okay, dah ada gambar classroom. Apa lagi? Okay, beres kat sini. Jadi saya nak type satu, saya ambil satu label untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan tajuk. Top, center. Okay, ni label saya nak tulis, rename dia tajuk. Ayat dia kat sini, teks dia kat sini. Halaman utama. Nampak? Dia dah tukar di situ. Jadi apa perlu kita lakukan seterusnya adalah kemaskan dia. Kita nak size berapa, font size, font bold, italic pun boleh. Font type.
Color apa kita nak? Okey, color, text color pilih bawah ni. Contoh saya okey, biru. Saya rasa kecil. Saya nak tu lagi 45 tadi. Halaman utama. Jadi apabila ada halaman utama ni kita nak navigate ke mana? Contoh macam saya kata tadi kita ada content. Cikgu nak buat content. Jadi content tu saya suggest ataupun itu kita letak button. Content apa untuk satu ni? Button pertama adalah untuk nota. Content kedua ambil lagi, boleh lagi. Content ketiga. Content kedua saya nak renamekan dia sebagai video. Content ketiga saya nak namakan dia sebagai quiz. Jadi kita dah ada 3 konten kat sini sebenarnya. Tapi quiz atau game ke? Quiz atau game. Mana-mana boleh. Nanti kalau nak tukar kepada game pun boleh, nak itu kepada quiz pun boleh. Itu pilihan kepada cikgu lah. Quiz atau game, bolehlah saya tambah game. Permainan. Okey, nota. Nota teks dia macam sama, saya akan type nota pembelajaran. Nota pembelajaran. Okey, naik dah. Button kedua ni saya nak itu sebagai video pembelajaran. Ketiga, quiz atau permainan. Okey. Dah ada 3. Sekarang kita perlu cantikkan dia sahaja. Cantikkan dia sahaja. Boldkan dia, sizekan dia. Size saya nak 20. Okay. 30. Ya, 20. Sama je yang lain. Ni atas kreativiti cikgu lah. Cikgu nak buat besar mana. Cikgu nak buat lawa macam mana. Tu atas kreativiti cikgu semua. Kalau lawa tukar ikon tu buat lain. Kalau cikgu nak lawa lagi, cikgu boleh tukar lagi ikon. Tapi untuk macam saya kata button tadi, kalaulah cikgu pandai gunakan macam PowerPoint nak jadikan button ni ada seperti gambar lah, lagi sesuai. Sebab ni button kita kena letak ayat dalam tu, jadi kegunaan dia tu agak limited. Contoh saya ayat ni, kejap saya nak background color. Kat sini saya nak ubah kepada dark grey. Tak nampak. Okay, tukar pula kepada white. Okay. Okay, sekarang ni sama saja macam tadi. Sepatutnya kita akan navigate. Kita dah ada 2 page sekarang ni. Nak tahu page 1, page 2 ni. Screen 1, page pertama tadi, selamat datang ni. Dan page kedua, halaman utama. Ataupun ni lah. Kan? Bagaimana kita nak navigate? Navigate kita nak letak ni image ni ataupun butang ni dapat pergi kepada slide seterusnya. Okay, inilah kegunaan blok. Masuk dalam mood block, kan, masuk dalam mood block. Pergi dekat button tadi ataupun butang tadi yang ni, next page. Saya dah ni dah, save empty screen now.
Okay, kita ada ni setiap satu komponen tadi. Macam tadi saya tukar, saya nak ambil yang ni sahaja. Saya nak ambil yang bawah sahaja. Saya nak ambil yang bawah sahaja, saya akan pergi kepada blok. Saya akan pergi kepada blok dan saya akan ambil yang bawah ni, next page ni. Tekan yang next page. Okay, dia akan bagi komen apa kita nak ataupun arah yang macam mana kita nak. Saya nak bila saya tekan dia bawa saya kepada screen seterusnya. Okay, ambil yang ni, first ni, control kalau yang tu, kalau yang build ini control lah kita boleh tambah. Tapi yang ni spesifik dia. Bila tekan dia memang spesifik kepada button ataupun image tu lah. Kepada tu, benda tu, komponen tu. Tapi yang ini kita boleh build in. Macam tadi saya dah ambil next page. Saya ambil ni, when next page, click do. Okay, saya akan ambil apa lepas tu, control, pergi kat build in tadi. Saya akan ambil open another screen. Open another screen. Okay, nampak, saya agak semua nampak. Saya besar tu. Ambil teks yang atas sekali. Ambil teks yang color maroon ke ni? Maroon merah. Okay. Ambil yang ni, kat sini namakan screen dahulu. Namakan screen sebab tadi kita daripada screen 1 kan, kita daripada screen 1 kita nak pergi kepada halaman utama. Kita nak pergi halaman utama, kita kena type halaman utama biar betul dengan nama screen tu. Kalau ada underscore lah kita kena bubuh. Halaman utama. U huruf kecil ke tak? U huruf kecil. Okey. Bila kita letak komen macam ni, settle dah. Jadi kita nak try dulu. Kita nak try ataupun kalau cikgu nak try, bagaimana nak try? Okey. Bagaimana nak try? Sebenarnya cikgu kita ada 3 cara kat sini. Satu AI companion, emulator dan juga USB. Kalau saya suggestkan kita guna AI companion. AI companion ni cikgu kena install satu apps daripada handphone cikgu. Android cikgu boleh type. Kalau Android MIT App Inventor. Kalau Android cikgu boleh type MIT App Inventor. Tak apa, kalau kejap lagi kita akan bagi dalam satu PDF rupa bentuk MIT tu, aplikasi tersebut dalam Android. Dan juga iPhone pun ada MIT App Inventor. Tu untuk handphone sahaja, AI companion. Tapi untuk emulator ni diinstall dalam satu software. Cikgu kena install, cikgu kena download lah. Cikgu kena download kalau nak try dia. Contoh cikgu boleh type emulator for MIT App Inventor. Okay, installing and running emulator in AI2. Ni pun kita akan bagi dalam file dalam Telegram ataupun dalam WhatsApp nanti. Okay, instruction for Windows. Okay, download the installer. Ini kita akan bagi nanti dalam WhatsApp, grup WhatsApp. Tu untuk emulator. Jadi saya akan gunakan handphone sahaja hari ni. Gunakan AI companion. Dia akan keluar macam ni. Okay, boleh share screen tak? Okay, kejap saya akan minta bantuan daripada rakan bagaimana nak tunjuk. Okay. Tu apabila masuk dalam aplikasi MIT tu, kita akan diberi satu interface bagaimana kita nak connect. Guna ke apa, guna ke code ke apa ke. Boleh share screen dah. Boleh masuk sini. Kena masuk mana? Masuk. Sekejap saya try masuk guna telefon sini. Nak share screen.
Boleh tak? Cuba okey. Cuba okey, sekejap Okey. Bila dah sampai situ, okey Najwa, tolong tekan kepada next page. Sekejap saya try ni. Kau rasa ke tadi sebenarnya masa demo buat blog tu, demo kena deal dengan butang next ni. Maksudnya tekan butang next ni baru pergi kepada next page. Tapi tadi demo deal dengan page yang kedua ke? Screen kedua. Demo unmute dulu diri tu. Mute dulu. Tak dengar. Okey, sorry. Sekejap saya share screen balik. Attack. Okey, yang ni Okay, Okay, ni demo deal when next page kan? Sepatutnya dia meletak dekat button page screen kedua ke? Okay. Patutnya ni bukan next page dekat sini. Ambil butang mana tadi? Butang ni. Geografi ke dia? Bukan geografi. Butang yang cuba dia pergi kepada screen satu tu. Screen satu. Pergi kat designer. Designer. Okay, kita nak ni, butang ni. Butang ni. Next page kan ni? Bukan ni. Bukan ini ialah page ke apa ni? Page kedua ni ke? Ni page satu, next page ni. Ni button dia ni. Okay, ni horizontal. Okay, ni layout dia. Okay, ni, betul. Okay. Alright, okay. Cuba pergi balik pada blog. Next page. Okay. Next page dia. Ni geografi. Okay. Cuba dia tekan dekat screen satu atas tu. Nak tengok halaman kedua nama. Okay, halaman utama betul dah ke? Halaman kan. Okay, betul dah. Okay, saya rasa sebab ni kot ada tu. Saya cuba satu ni. Okay, yang sebelum ni. Sekejap Halaman utama. Okay, blok. Image satu. Settle. Image satu. Apa benda image satu ni? Image satu. Image dua. Halaman utama. Okay, Pak Meh, kita try yang ni. Saya rasa ni betul ni. Coding. Okay, kat sini lah biasa. Kalau coding salah lagu ni lah. Kita cuba sekali lagi. Sebab tengok coding betul. Masuk lah. Cuba sekali lagi.
Cuba tekan button back. Jadi. Ha? QR. Okey. Ah, QR code. Tolong share screen lah. Okey, kalau boleh tengok sekarang ni, okey, halaman utama saya nak letak kepada topik pembelajaran 2. Okey, sebenarnya hak ni macam tadi je. Saya guna tadi. Saya guna dengan cara serupa tadi lah. Letak image dalam coding pun coding. Cuma saya tunjuk dulu bagaimana dia berfungsi tu. Ni sebenarnya isi pelajaran ni kita akan masuk ini. Bila saya letak satu link dalam kita akan gunakan viewer, kita akan letak satu link, sebenarnya kita boleh attach satu file yang dinama file tu kita panggil macam PDF lah. Jadi kalau tengok di screen tu, kita boleh letak pelajaran. Cikgu boleh buat, cikgu boleh upload ke dalam MIT App Inventor ni. Jadi tolong tekan back lah. Tu bila tekan back dia akan pergi kepada halaman utama. Sebab sebelum ni kita masuk kepada topik pembelajaran. Itulah yang jadi. Jadi saya rasa mungkin sebab mungkin sebab lain ataupun apa saya tak pasti sangat, tapi tak jadi. Sebelum ni okey je. Pula buat apa slow mana. Balik pada aku lah. Balik pada saya lah. Tak apa. Okey. Untuk hari ni sebenarnya saya akan hantar ataupun kami akan hantar dalam grup WhatsApp tu ada tutorial dia bagaimana nak buat start daripada interface tadi, pergi kepada slide kedua dan bagaimana nak navigate dulu. Itu sahaja untuk hari ni. Tapi untuk hari Khamis ni saya akan masukkan kami akan ajar pula bagaimana nak masukkan nota tadi. Kita tengok tadi ada, kita boleh masukkan link kita boleh attach kepada Google kita boleh attach PowerPoint ataupun slide tadi. Jadi ni hari Khamis ni, benda tu hari Khamis ni. Sebab ni pun kita nak dah ada 5 minit lagi. Kepada cikgu nak try buat dulu mula-mula tu boleh try dulu. Boleh try buat interface dulu ataupun boleh cari idea dulu, boleh buat storyboard dulu. Boleh try, kita panggil kat mudah-mudah slow-slow ni. Jadi nak tengok hak presentasi ada tu, hak geografi tu. Macam tunjuk tengok. Projek yang siap ada. Itu. Okey. Saya tukar kepada projek ni. Sekejap, saya ada satu projek siap ada. Sekejap saya tunjuk utama macam ni lah.
contoh dia, ada halaman utama, saya akan bagi kepada 3 topik, iaitu topik pengajaran, konten lah, kita konten pengajaran, video pengajaran dan juga kuis latihan. Kuis latihan ni kita akan buat dalam bentuk apa panggil tu? Google Form. Kuis latihan. Kuis latihan ni kita akan buat macam kuis jugalah. Tapi kalau tak sesuai untuk kuis, kita boleh buat game, kita boleh tukar. Tapi untuk tu, okey, halaman utama, topik pengajaran. Okey. Ni topik pengajaran. Bila topik pengajaran ni, saya ambil geografi bab 1, iaitu akan belajar skala. Skala, saya letak pula jenis skala sini. Ada berapa? Skala lurus, skala penyata dan pecahan wakilan. Ini adalah button. Sebenarnya ni button. Bila tekan satu-satu akan pergi kepada itu dia lah. Dia akan pergi kepada nota-nota dia. Lepas tu untuk topik pembelajaran 2 ni, ini sebenarnya nampak macam sebenarnya saya letakkan satu link kat sini yang saya gunakan web viewer ni. Saya gunakan web viewer ni kat sini. Saya letak satu link. Link tu dia akan connect dengan Google Drive kita. Link tu akan connect dengan Google Drive kita. Google Drive tu akan pancarkan slide yang saya tunjuk tadi. Slide slide nota tadi. Tu salah satu video ataupun nota pembelajaran bagaimana nak tambah ke dalam tu. Untuk games tu, untuk games mana game? Untuk video ni sama juga tadi. Sama je macam macam nota pembelajaran dia. Kita letak satu URL untuk untuk YouTube. Dan juga quiz tu ada masalah sikit sebenarnya. Tu masih lagi ada error. Mungkin sebab coding ataupun blog saya salah. Jadi saya rasa boleh betulkan, boleh hantar je balik. Okey, ada contoh lagi Wah? Boleh lah, ada contoh. Okey, untuk cikgu-cikgu dan pelajar-pelajar, kalau nak buat tajuk lain, okey, yang ni Cikgu Azudin ni bagi contoh geografi. Contohnya kalau cikgu-cikgu lain, cikgu-cikgu atau pelajar nak buat untuk mana-mana, matematik, bahasa Inggeris, bahasa Arab, sekolah Arab tu ada bahasa Arab, ada untuk jawi ke, tajwid ke, tauhid, fiqh ke, boleh buat lagu ni. Maksudnya buat halaman, maksudnya muka depan tu, lepas tu halaman utama letak topik pengajaran, video pengajaran. Macam video pengajaran ni mana kalau macam untuk amali solat ke, ikutlah video ke apa boleh masuk sini. Kuis kita ada dari kita ambil dari parti bukan ni deh. Kita akan masuk sini deh untuk kuis latihan deh. Azrin. Gimana cikgu? Kuis dan latihan ni kita boleh import parti. Jadi kita boleh tap sini kuis latihan ni, jadi dia tidak perlu, maksudnya tidak perlu coding lebih lah. Maksudnya kita direct ambil hot library lain, kita masuk tap situ. Gitu. Jadi untuk pemilihan tajuk tu boleh buat lagu ni. No adjust buat untuk subjek lain pun tak apa, ataupun ni lebih pada ni lah aplikasi pembelajaran lah. Ni kita tidak main dengan database lagi. Kalau main dengan database banyak lagi sebenarnya. Kalau apps ni, kalau nak main dengan database mungkin kita boleh buat kamus pun dia akan main dengan database juga, tapi dia cuma paparkan saja daripada database. Tapi kalau database lagi advance, dia mungkin nak manipulasi database tu, kita boleh add, kita boleh tambah database, nak delete atau update database tu. Jadi terserah pada cikgu nak buat lagu mana, tajuk macam mana, boleh nak buat lagu ni pun tak apa. Nak buat lagu ni pun tak apa. Kalau nak lagi advance, kita boleh tambah database lagi untuk pemilihan tajuk tu. Okay, Cikgu Azudin. Ya cikgu. Okey, ada contoh nak bisa lagi tak? Isi pembelajaran ada dah.
Okey. Jadi kalau contoh tunjuk asal. Tunjuk asal. Okey, jadi tu saja sebenarnya cikgu untuk hari ni nak ajar dua tu je dulu. Bagaimana cikgu boleh ngoteh-ngoteh dulu sebab hari Ahad ni saya rasa kena bentangkan apa ni storyboard. Jadi saya rasa untuk tu dulu cikgu boleh ambil idea saya tadi gunakan PowerPoint dulu, bentangkan storyboard. Jalan cerita ia lagu mana. Tapi sambil-sambil tu dah boleh dah start buka MIT App Inventor ni, tera-tera ngoteh, tera-tera sikit-sikit dulu. Tapi hari kami ni pula kita akan cuba ajar cara lain bagaimana nak masukkan nota tu. Kalau dia masuk lagi, insya-Allah kita akan masuk ke next stage pula. Contoh masukkan video pula lagi mana. Lepas tu minggu depan tu kita akan pergi kepada hari Selasa minggu depan, insya-Allah kita akan pergi kepada bagaimana nak create game ataupun nak create latihan tu. Hari kami pula saya sebagai tip lah ataupun advance lah sikit bagaimana nak buat database, nak connectkan dengan database. Jadi hari ni tu saja. Hari Khamis ni ingatlah hari ni itu saja belajar page 1, page 2, cuba connectkan tu dia. Kita akan bagi tutorial lah dalam grup WhatsApp nanti. Hari Khamis ni kita akan belajar cara ataupun kaedah lain untuk connectkan dengan untuk connectkan, masukkan nota pembelajaran itu. Minggu depan kita akan balik, kita akan cuba create game ataupun latihan, dan hari Khamis tu kita akan cuba dengan database. Jadi pilih atas cikgu nak buat idea gapo, nak buat lagu mana, nak bubuh gapo dalam konten cikgu, nak buat aplikasi gapo, pilih atas cikgu macam cikgu Zaya tadi, pilih atas cikgu. Untuk database tu pilih atas cikgu juga. Kalau nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Kalau tak saya buat, senang saja macam lebih kurang tadi je. Kalau nak buat, kita akan letak nama dan juga password lah. Macam saya tunjuk tadi. Itu saja sebenarnya hari ni. Okey, cikgu ada apa-apa lagi nak tambah cikgu? Saya tanya sikit deh. Boleh ke tanya sikit? Okey, saya tanya Cikgu Uzai, sebenarnya saya ni sebenarnya masih lagi blur dengan atur cara program ni, pertandingan ni. So maksudnya hari Ahad nanti katanya ada pembentangan storyboard, betul? Ya. Tangan tu kepada siapa? Cikgu Uzai dah. Pembentangan tu pada pihak JPN lah untuk membentangkan projek yang dijalankan oleh student ni lah. Maksudnya storyboard ni ikut yang Cikgu Aizuddin tadi kena buat dalam bentuk PowerPoint lah. Boleh buat dalam PowerPoint ni pun boleh. Masalah. So untuk hari Ahad minggu depan ni, betul? Ahad minggu depan ni kan? Kita cikgu dan pelajar akan bentang storyboard berdasarkan rancangan cikgu nak buat apps ni lah, betul? Ya, betul. Tapi apps tu tak perlu buat betul-betul lagi, hanya perlu ada storyboard dulu. Bila dah selesai dengan storyboard baru kita betul-betul buat apps. Betul ke? Ya. Okay. Maksudnya untuk storyboard ni kita pilih tajuk lah, tajuk berkenaan apa kita nak buat. Okey. So maksudnya storyboard ni macam ni lah, dengan permasalahan lah sebenarnya tak? Sebelum kita nak go in detail lagi tu, kita present dulu apa dalam kepala kita nak buat. Ya, betul. Storyboard ni ada limitation ke? Kena buat berapa page, kena ada gapo-gapo? Lagu mana cikgu sedih dengan hari tu? Storyboard ni ada limitation pun sebenarnya. Dia atas projek awak. Atas projek cikgu ke? Saya cikgu. Projek awak. Atas projek cikgu. Kalau cikgu nak buat storyboard ataupun projek panjang, kemungkinan storyboard cikgu akan jadi panjang. Okay. Tapi saya kira awal-awal lagi sini, sebab kita bermain dengan internet, benda-benda yang ada dekat maya ni, biasa kalau kita buat panjang lagi benda tu akan jadi berat. Dia lagi complicated. Dia lagi complicated. Complicated tu tak apa, tapi takutnya akan ada macam tadi, ada error-error sikit, kita upload benda tu tak boleh, upload benda ni tak boleh. Akan ada masalah-masalah gitu sebab kita bermain dengan maya. Tapi kalau tak bermain dengan maya, macam kita letak dalam satu software, database yang disimpan dengan baik ke, database yang kita simpan, kita beli, itu tak ada masalah. Tapi sebab benda ni free, bagi saya untuk kita buat panjang tu agak tak sesuai. Kemungkinan kalau cikgu nak buat satu aplikasi ni, ambil satu topik, ambil lagi satu subtopik yang kecil.
kita buat satu tajuk macam tu. Okey, faham. Mas, lagi satu soalan saya, 21 bulan Ahad ni present tu melalui cara apa? GM? Saya rasa GM lah untuk JPN tu. Sebab kami ni daripada PPD ni, saya rasa ni kami hanya bantu cikgu dan juga bantu pelajar. Bagi idea sikit, bagi sokongan sikit. Sebab saya macam blur, saya tengok macam ada surat yang terima tu kan, dia hanya bagi tarikh untuk ni je kan, untuk tarikh untuk GM. Apa yang cikgu kena buat, pelajar kena buat tu macam tak ada, kata tak ada guideline. So macam apa kena buat ni sebenarnya ni, macam tak ada guideline. So macam pening sikit. Ke ada dalam guideline, dalam poster dia bagi, saya tak perasan pula. Saya rasa guideline tu sebenarnya dia bagi tarikh dan PPD lah akan bagi guideline tu macam mana sebenarnya. Sebab saya tak ada dapat guideline betul-betul. Okey, tarikh hantar apa ni kena buat apa. So macam apa kena buat ni, tiba-tiba hak kena hantar storyboard muji saya masuk ini kalau tak. Macam tak. Macam ni lah saya nak tunjuk storyboard tu lagu mana supaya cikgu nanti tahu dah bagaimana kita nak buat storyboard ni. Contoh storyboard macam mana. Sebenarnya storyboard macam saya tadi je, storyboard ni perancangnya awal. Perancangnya kita pilih tajuk, mungkin cikgu boleh masuk ke sikit penyataan masalah ke apa-apa sikit ke. Lepas tu cikgu pun okey storyboard ni macam ni. Saya nak buat satu tajuk berkaitan dengan topik pembelajaran bahasa Melayu. Presentation tu pelajar ke cikgu yang kena present? Pelajar macam pelajar buat kan? Ya, yang tu saya tak pasti. Saya rasa kemungkinan nanti mungkin cikgu Zai keterangkan lah sikit. Saya tak apa nak pasti yang tu. Tapi macam tu lah, terhedah kan macam mana nak buat storyboard tu. Saya faham dah, alhamdulillah boleh dah, saya faham dah. Okay. Mungkin cikgu Zai akan terangkan sikit. Mungkin saya rasa cikgu tak sesuai untuk student kot. Takut ada berapa masalah kan untuk student pula. Mungkin cikgu Zai. Mana tu cikgu Zai? Presentation tu sama bagi presentation. Maksudnya student ni untuk present ni, cikgu hanya membimbing saja ni untuk projek ni. Pelajar pun tak tahu duk mana lagi ni nak present dah lah Ahad ni, benda pun tak tahu duk mana lagi. Apa mungkin cikgu boleh guide tu, cikgu hebat-hebat. Okey, ada apa-apa lagi tak? Okey, saya nak tambah sikit boleh? Ya, cikgu. Macam untuk presentation storyboard tu, masa dia berapa minit Itulah kita tak ada guideline dari segi masa berapa. Boleh jelaskan tak? Saya rasa untuk present tu tak pakai masa lama sebabnya kita peserta kita ramai ni rasa untuk peringkat negeri ni. Mungkin tempat kita daerah Tanah Merah dengan Tupak banyak, atau wakil. Jadi masa tu kita bentar-bentar ya, mungkin tak paling 5 minit satu group. Gitu lah. Mungkin 3 hingga 5 minit lebih kurang gitu. Kalau di cadangan boleh ke? Untuk presentation tu kalau kita buat rakaman video lagu mana Buat rakaman video tu kalau bahaya ada, tak ada masalah. Okey je. Kita present lah siap-siap kita rakam. Oh maksudnya present ni, kecek selalu dah. Kita hantar hok ni lah. Hok apa rakam. Rakaman video presentation storyboard. Kau jangan. Saya akan tanya dengan penganjur. Sebab kita group. Lepas tu kalau satu group tu dia punya aplikasi tu besar, mungkin ambil masa lama. Kalau aplikasi kita kecil mungkin pendek. Okay, itu sajalah cadangan saya. Okay, nanti akan dipertimbangkan lah. Okay, ada apa-apa lagi daripada pelajar ke, daripada cikgu ke? Okay, kalau tak ada insya-Allah banking kita berakhir untuk hari ini berakhir di sini saja. Ke Cikgu Zai ada nak tambah apa-apa? Setakat ini sampai sini saja. Lepas tu untuk hari Khamis kita nak buat pula ni. Ya, hari Khamis banking seterusnya lah, siri seterusnya. Untuk konten lah, untuk konten. Ya, untuk konten. Kita masuk dah kepada konten pula. Jadi hari ni kita dah selesai untuk
apa tu, kita buat untuk muka depan dengan halaman utama lah. Jadi untuk tu kita cover untuk hari ni. Okay. Buka tu slide tadi ke tak? Slide yang mana cikgu? Slide bahagian menu tu. Apa untuk satu apps tu? Slide yang ni tu. Okey, ni. Tadi. Ada yang sudah tadi. Lagi tu, back. Back lagi. Okey, baik. Jadi hari ni kita cover bahagian muka depan interface tu, dan sepatutnya ada halaman utama, dan hari Khamis ni kita akan cover isi pembelajaran ataupun konten. Seterusnya akan kita cover video, game ataupun quiz. Jadi untuk database tu insyaAllah kalau ada kita akan cover untuk database. Jadi saya rasa setakat ni saja dulu untuk hari ni. Cikgu-cikgu dan pelajar boleh fikir-fikir tajuk apa idea untuk ni lah, standby present minggu depan lah, ya hak minggu depan. Sambil itu ni lah, nanti kita akan maklum dari grup WhatsApp, dan kita akan bagi link untuk masuk dari grup Telegram pula. Kat situ kita akan share video yang ni lah, rakaman untuk hari ni. Okey, itu saja untuk petang ni. Kita sambung pada hari Khamis pula nanti, insyaAllah. Okey, baik, kita sampai di sini saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Sama-sama.